Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada petang ini saya akan mengajar cara-cara untuk mengira berapa meter kain untuk membuat lansir reka bentuk French pleat ya. Okey, pertama sekali you kena refer pada buku lansir saya pada muka surat 87. Okey, sekarang ni saya akan explainkan nota seperti dalam buku dulu, lepas tu baru saya akan buat soalan latihan. Okey, pertama sekali dalam kes saya ni, dalam kes buku ni saya akan ambil contoh lebar rail adalah 24 inci. Okey, maksudnya kita ukur dari hujung ke hujung rail, lebar rail yang kita nak buat tu adalah 24 inci. Okey, so kita type tulis 24 inci. Okey, masa you all nak menggunakan formula saya ni, you all kena ikut daripada formula daripada nombor 1 hingga nombor 9 ya. Pertama, nyatakan lebar rail. Okey, dalam contoh kita ni lebar rail 24 inci. Okey, bilangan set. Bilangan set bersamaan 1 maksudnya kita ada satu je ukuran lebar rail 24 inci di rumah kita. Andai kata kita ada 3 set maksudnya kat dapur ada satu lebar 24, kat bilik anak ada satu lebar 24, kat bilik orang gaji, kat bilik maid kita ada satu lansir lebar rail 24, maka kita akan letak sebagai 3 ya. Kalau dia ada 3 set, so kita letak 3 lah sini. Okey. Maksudnya kita ada 3 set dan nak buat lansir French pleat menggunakan kain yang sama. Tapi kalau kain berlainan, kita kira lain-lain lah ya. Okey, sekarang ni contoh kita gunakan 1 set. Okey, kedua, ukuran labuh lansir dari rail. Okey, apa beza ukuran labuh lansir dari rail dengan ukuran labuh lansir siap? Okey, ukuran labuh lansir dari rail ni bermakna kita ukur dari rail sehingga kepada takat mana yang kita nak labuh lansir kita tu. Okey, so dalam contoh ni sebab saya buat lansir dapur, jadi saya ambil takat 46 inci je lah. Okey, ukuran labuh lansir dari rail. Okey, nombor 4, ukuran panjang lansir siap. Okey, ukuran panjang lansir siap dengan ukuran labuh lansir dari rail bagi lansir reka bentuk French pleat dia adalah sama. Tetapi kalau kita buat lansir reka bentuk eyelet, dia berbeza. Iaitu ukuran panjang lansir siap akan lebih 2 inci daripada ukuran labuh lansir dari rail. Tapi kalau kita buat French pleat, ukuran labuhnya sama. Okey, itu nombor 4. Nombor 5. Okey, ukuran nombor 5 ni ukuran lebar kain yang perlu dijahit. Okey. Ukuran lebar kain yang perlu jahit mestilah 2 kali ganda ukuran lebar rail. Okey, kenapa 2 kali ganda? Sebab kita nak menghasilkan kedutan. Kalau lebar kain kita sama dengan lebar rail, contoh lebar rail 24, lebar kain pun 24. So macam mana kita nak kedutkan dia kan? So untuk menjadikan dia berkedut-kedut, bila dipasang, ukuran lebar kain yang perlu dijahit, okey, ukuran lebar kain yang perlu dijahit ni mestilah 2 kali ganda daripada ukuran rail. Okey, tadi ukuran rail kita 24 inci. Okey, 24 inci ukuran lebar rail. Kita darab 2. So ukuran lebar kain yang perlu dijahit adalah 48 inci. Okey, seterusnya nombor 6. Okey, kat nombor 6 ni kita menggunakan kain bidang 60 inci. Okey, kalau kita menggunakan bidang 110 ataupun 120, nanti saya akan explain dalam video satu lagi. Okey, andai kata you gunakan bidang kain 60 inci. Kadang-kadang kita cakap 60 inci tapi bila kita ukur dia tak dapat 60 inci, mungkin dapat 54, 58. Tapi kita assume, kita andaikan dia juga bidang 60 inci. Okey, nombor 6 ni kita nyatakan kain bidang kain kita pakai. Okey, nombor 7. Bilangan keping kain yang perlu dipotong untuk satu set. Okey, kita kira satu set. Kalau kita ada 3 set pun kita kira satu set dulu. Okey, bilangan keping kain yang perlu dipotong untuk satu set. Okey, adalah, okey, itu saya hands pula dah. Okey, ukuran okey, nombor 7 ni ukuran lebar kain yang perlu dijahit. Okey, ukuran lebar kain yang diperlu, sekejap ya. Ada error. Okey, sorry. Nombor 7 ni bilangan keping kain yang perlu dipotong untuk satu set. Okey, bilangan keping kain yang perlu dipotong untuk satu set adalah bersamaan dengan ukuran kain yang perlu dijahit. Itu yang kita dapat daripada nombor
nombor 5 tadi ya. Ukuran, iaitu ukuran lebar kain yang perlu jahit bahagi dengan 48 bidang kain. Okey, dalam nombor 5 tadi kita dapat ukuran lebar kain yang perlu jahit. Nombor 5 tadi kita dapat nilai dia 48. Okey, ni 48 ni. Okey. Ukuran lebar kain yang perlu dijahit 48. Okey, kita bahagi dengan bidang kain. Kita bahagi dengan nombor 6 tadi. Ni bidang kain. Bidang kain 60 kan? Okey, jadi 48 bagi 0.8. So kita dapat 1 keping kain. Okey, bilangan keping kain ni mestilah 1, 2, 3. Tak ada bilangan keping kain contoh kita kira-kira dapat 3.5 keping. Ada tak? Tak ada. Bila menceritakan bilangan, kita ambil nombor 1, nombor bulat ni kita panggil 1, 2. Tak ada nombor yang titik puluhan belakang dia. Contoh kalau kita kira dapat 6.7 keping, maksudnya kita kena buat 7 keping. Bilangan keping kain yang kita nak jahit ni mestilah lebih daripada apa yang kira. Kalau kita kira dapat 5 keping, 5 lah. Tapi kalau kita kira dapat 5.3 keping. Okey, you nak buat 5 keping boleh, nak buat 6 keping pun boleh. Maksudnya kalau nak buat 5 keping, kedutnya terkurang sikit lah. Tapi kalau you nak buat 6 keping, kedutnya lebih. Okey, biasanya saya nasihatkan student saya buat bilangan keping kain tu biarlah genap. Okey, kalau ganjil tu nanti kita kena potong pula bahagian tengah. Okey, untuk dijadikan dia kepada 2 bahagian. Okey, nombor 7, ukuran panjang kain yang perlu dipotong. Maksudnya ni ukuran panjang kain yang kita nak jahit. Kita perlu potong berapa inci kain kita nak potong. Okey, jadi ukuran panjang kain yang perlu dipotong bersamaan dengan ukuran labuh langsir dari rel. Okey, ukuran labuh langsir dari rel iaitu yang ukuran yang kita dapat nombor 4 tadi. Okey. Ukuran labuh langsir dari rel nombor 3 tadi ni 46 ni. Okey. Kita tambah dengan basi ya. Basi 10 inci untuk French plate, basi 10 inci. Okey, ada juga yang buat 7 inci, ada juga basi 15 inci, itu terpulang tapi standard saya basi dia saya 10 inci. Okey, untuk labuh kita basikan 10 inci, tapi untuk lebar kita tak perlu basi sebab kita dah darab 2 kali tadi. Okey, jadi 46 ni labuh langsir dari rel tadi, tambah 10 inci basi. So kain yang kita nak potong mestilah 56 inci. Okey? Okey, kain kita nak potong 50 inci. Okey, kiraan meter kain. Okey, kiraan kat sini kiraan meter kain. Kiraan meter kain maksudnya berapa meter kain yang kita nak kena beli, okey? So yang ke-9, kiraan meter kain adalah bilangan keping kain yang perlu dipotong untuk satu set. Okey, didarab dengan ukuran panjang kain yang perlu dipotong. Okey, didarab dengan bilangan set. So bilangan keping tadi kita dapat 1 keping. Okey, jawapan nombor 7 ni bilangan keping tadi kita dapat 1 keping. Okey, so sebab tu saya letak 1 sini. Okey. Ukuran panjang kain yang perlu dipotong, ukuran panjang kain yang perlu dipotong adalah 56 inci. Okey, so kita letak 56 inci sini. Dan bilangan set kita tadi adalah 1 set. Kalau kita ada 3 set letak 3 lah. Tapi dalam kes kita ni ada 1 set. So kita letak 1 sini. Lepas tu lepas kita darab semua, kita darab dengan bilangan keping kain yang perlu dipotong, didarab dengan labuh kain yang perlu dipotong, ukuran panjang kain yang perlu dipotong, didarab dengan bilangan set, kita bahagi 39. Okey, so 1 kali 56 kali 1 dapat 56 bagi 39. So kita dapat 1.43 meter. So bila kita beli kain, biasanya kita akan bundarkan kepada setengah meter yang hampir. So 1.43 meter ni kita belilah 1 meter setengah. Jangan beli 2 meter, terlampau lebih sangat basi ya. Terlampau banyak sangat. Okey. So meter kain ni kita akan lebihkan. Contoh kalau saya kira saya dapat 1.7 meter. So saya akan beli 2 meter. Kalau saya kira saya dapat 2.3 meter, saya akan beli 2,5 meter. Okey, kita bundarkan kepada setengah meter yang hampir. So persoalan di sini kenapa saya bagi 39? Bagi 39 ni adalah kita nak conversion unit ya. Sebab kita kira daripada unit inci. Kita kira dalam unit inci, tapi bila kita beli meter kain, kita tak beli dalam unit inci, kita beli dalam unit meter. So sebab tu kita bagi 39. Okey. So selepas ni saya akan bagi soalan. Okey, untuk menjawab soalan saya, you all kena apa yang you all perlu buat? You all kena ikut step saya ya. You all kena tulis step. Maksudnya you kena ikut nombor 1 ukuran lebar rel berapa, bilangan set berapa, okey, ukuran labuh langsir dari rel atau rod berapa, panjang berapa, sampai ke nombor 9. Okey. Jadi kalau you all langkah-langkah macam ada ikut yang tak ikut step tu, memang pening kepala lah. Memang you all rasa susah. Sebenarnya benda ni senang. InsyaAllah saya akan buat sistem
mungkin sebagai free, mungkin berbayar. Sistem